Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat mukminin dan mukminat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berbicara tentang kepentingan ilmu hadis, yang kita perlu tahu bahawasanya ilmu hadis ini terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama ialah ilmu berkaitan dengan riwayat. Bagaimana nak menentukan hadis itu sahih ataupun tidak. Dan yang kedua, ilmu berkaitan dengan fiqhul mutun. Bagaimana nak memahami matan hadis. Yang mana semata-mata ingin memahami matan hadis tidaklah menjadi tuntutan sehingga kita dapat memahami proses riwayat itu, sama ada hadis itu dapat dikategorikan kepada yang sahih ataupun tidak. Sehingga kan satu ketika masa saya belajar PhD dulu, dalam kelas kami bincang tentang satu hadis, dan hadis itu tak sahih. Ada orang Arab, hadis itu bukan setakat dhaif ringan atau dhaif berat. Adalah seorang sahabat saya Arab, dia tanya pensyarah tu satu perkataan dia tak faham. Dia kata, "Syekh, apa maksud perkataan ni?" Syekh kata, "Tak ya, hadis tak sahih pun, penat yang nak faham." Maka apabila kita mengetahui sesuatu hadis itu tidak sahih, ataupun kita boleh kata hadis palsu, ataupun hadis yang terlalu dhaif, maka kita tidak perlu untuk meletihkan diri untuk memahami matannya. Kerana hadis yang terlalu dhaif dan hadis yang palsu ini, ia memang bukan daripada Nabi SAW. Kerana sebagai ahli sunnah yang mementingkan sunnah, dia akan mencari sesuatu yang sahih ataupun hasan ataupun dhaif ringan daripada Nabi. Yang mana dhaif ringan pun nak diamal ada syarat-syarat yang ketat yang diletakkan oleh para ulama. Apa kepentingan kita belajar hadis? Yang pertama sekali, kita nak menentukan kesihahan riwayat. Kita sekarang berdepan dengan kitab-kitab yang banyak, rujukan-rujukan yang banyak. Kalau orang tu tidak ada kemahiran macam mana nak menilai sesebuah hadis itu sahih ataupun tidak, maka dia akan mengalami satu keadaan yang sukar untuk dia menapis maklumat yang benar ataupun tidak. Saya berada di zaman dua zaman lah. Zaman pertama zaman masa belajar fiqh. Zaman kedua zaman belajar hadis. Masa belajar fiqh, kita baca kitab, kita bila berkaitan dengan hadis, kita akan sedut. Sebab kita tak ada kemahiran nak tahu macam mana nak menentukan hadis ni sahih ataupun tidak. Tapi bila masuk ke bidang hadis, alhamdulillah Tuhan nakkan sedikit kebaikan, maka kita boleh semak hadis itu sahih ataupun tidak berdasarkan dengan qawaid riwayah. Dan kita perlu nyatakan benda ini kepada masyarakat supaya masyarakat lebih berhati-hati. Bukan nak suruh masyarakat jadi orang yang alim hadis. Benda tu hampir mustahil. Satu kampung semua pakar hadis belaka. Kan? Pak cik yang buat bisnes apa? Sarapan pun pandai hadis. Susahlah sebab dia pun ada kerja dia sendiri kan. Maksudnya kita bukan nak bagi semua orang tu pandai hadis, dah. Tapi kita nak sekurang-kurangnya pak cik tu dia tahu asas. Dia tahu proses. Macam mana ulama menilai hadis sebagai sahih ataupun tidak. Supaya tak adalah timbul bila orang cerita bab hadis, bila orang cerita bab hadis, dia cerita bab adab dan akhlak. Hari ni kita berdepan dengan masalah. Kadang-kadang ilmuwan-ilmuwan pun sama juga, lebih kurang juga. Orang bincang pasal hadis. Hadis ni tak sahih. Awak tidak beradab dengan para ulama. Beradab apanya? Kita bincang pasal status hadis.
Kalau hang nak membesarkan adab dengan ulama, bagaimana adab dengan Nabi? Bila kita membincangkan status hadis, maknanya kita nak beradab dengan Nabi. Bila kita berbincang beradab dengan Nabi, tolong jangan masuk campur urusan-urusan adab dengan ulama yang lain. Kerana adab dengan ulama ni benar, ia penting. Tetapi adab dengan Nabi jauh lebih penting daripada itu. Ya, supaya bila kita bincang isu-isu hadis, isu-isu berkaitan dengan kesahihan hadis, sama ada sahih ataupun tidak, orang tak rasa benda tu sebagai kurang ajar. Orang tak rasa benda tu sebagai kurang adab. Kerana kita sedang nak menapis maklumat. Yang mana maklumat yang kita nak tapis itu, maklumat itu juga datang daripada ulama hadis. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila hadis telah sahih ataupun hasan, maksudnya kita tahu hadis tu boleh pakai, maka barulah kita pergi kepada step yang seterusnya, fiqhul mutun, kita nak faham hadis. Yang mana nak faham hadis ini, kenalah kembali kepada pemahaman ulama-ulama fiqh. Kerana ulama fiqh lah, bidang mereka adalah bidang nak mengistinbat hukum. Jadi kita iktiraf takhasus. Kita iktiraf. Sebab itu kata Sufyan ibn Uyainah, "Lau kana al-amru bi yadina la darabna bil jarid kullu man yashtaghil bil fiqh wa lam yashtaghil bil hadis wa kullu man yashtaghil bil hadis wa lam yashtaghil bil fiqh." Kalaulah kuasa ada pada tangan kami, kami akan pukul dengan pelepah tamar. Siapa yang belajar hadis tak belajar fiqh, siapa yang belajar fiqh tak belajar hadis. Kerana kedua-duanya sangat diperlukan. Ini kadang-kadang bila kita cerita bab fiqh, dia orang kata kena bagi pada yang pakar. Tapi bila masuk bidang hadis, dia tak bagi pada yang pakar, dia pun sibuk nak komen juga. Tidak mengiktiraf takhasus orang ni masalah. Bila kita tak setuju dengan dia, kurang adab. Dia tak setuju dengan orang, okey je. Beradablah sangat. Kita berdepan dengan situasi ini. Ya, itu yang seterusnya. Dan juga bila kita belajar ilmu hadis, sebenarnya ilmu hadis menjadikan kita disiplin, menjadikan kita sangat-sangat berdisiplin. Kita tak akan sebut satu benda yang kita tak pasti betul ataupun tidak, sama ada benda itu berkaitan dengan Nabi ataupun berkaitan dengan orang. Apa saja benda yang melibatkan agama, kita tak akan sebut melainkan kita pasti. Kalau tak, kita tak sebut. Dan juga dalam ilmu hadis dia ada satu perbahasan muru'ah, perbahasan maruah, hifzul muru'ah, yang mana ulama hadis mereka walaupun berbicara tentang hadis, mereka tak lupa benda ni. Apa dia? Jaga maruah. Orang belajar agama kena jaga maruah. Orang nak bawa sunnah kena jaga maruah. Apa maruah? Maruah ni maksudnya menjaga penampilan, menjaga tata susila yang diterima oleh masyarakat setempat. Benda ni kadang-kadang sama-sama sahabat kita ni nak bawa sunnah, kadang-kadang kita terlepas pandang benda ni. Cakap nak bawa sunnah, tapi cakap menjerit-jerit pada orang, hina orang, pandang rendah pada orang. Orang tak rasa sunnah tu ada pada jiwa kita. Ustaz mengajar betul dah, tapi dia baru dapat, budak-budak baru nak up, macam tu lah. Dia baru nak up. Jadi kadang-kadang dicakap dengan orang tua pun cakap lebih kurang je. Dia cakap dengan orang yang lebih berumur daripada dia, dia cakap tu main tengking-tengking aja. Kita menang hujah, kita kalah adab. Kita menang hujah, mungkin kita menang hujah, ustaz kita mengajar bagi dalil siap, kan? Tapi kita kena ingat, bagi dalil ni bagus, tapi bukan semua orang boleh hadam. Kita suruh, kita kempen bila nak mengajar bagi dalil supaya orang tahu asal agama. Yang tu kita tak nafi, tapi bukan semua orang boleh hadam. Makcik tu orang getah kat kampung, dia bukan faham. Makcik, benda ni tak ada dalil, makcik. Dia pun tanya dalil tu apa. Kan? Kalau dia tak nampak keindahan akhlak kita, maka pada masa itu dia akan buat penilaian terus. Tak boleh terima. Maka ilmu hadis mengajar kita, kerana ulama-ulama hadis, mana-mana riwayat yang datang daripada orang yang tercemar maruah dia, riwayat dia akan tertolak. Walaupun dia bawa riwayat hadis. Tapi oleh kerana maruah tercemar, orang tak rasa apa yang dia bawa itu berharga. Penampilan, kita kena nilai diri kita, rasa diri, rasa ruang. Kita belajar agama, patut ke tak patut datang kuliah
pakai baju Iron Maiden, siap dengan kapak, tengkorak semua ada. Cuba nilai, orang boleh terima tak kalau aku cakap agama dengan benda ni? Contoh hari ni, ustaz datang rambut panjang siap tocang ni, 2. Kan? Dia pun kata ni ustaz ke buat mali kan? Ilmu hadis mengajar kita untuk beradab. Untuk beradab dengan masyarakat, untuk menjaga penampilan. Orang dengar kita cakap, orang yakin dengan keilmuan kita. Ini kadang-kadang orang kampung dia nilai benda tu. Satu orang datang pakai serban besar, pakai jubah cantik, biar merapu pun, tapi akhlak baik, masya-Allah, tabarakallah. Ini betul ni. Tapi bohongnya. Dia orang bukan tahu. Jadi saya nak supaya kita yang bawa sunnah ini, kita jagalah akhlak, kita jagalah penampilan. Kerana ilmu hadis mengajar begitu. Saya tak mau sebut sebab saya tahu yang belajar hadis ni semua muda-muda belaka, so dia orang fresh lagi, dia orang tahu dah belajar dah ulum hadis. Ustaz Komar mesti dah ajar kan. Cuma kita nak faedah daripada ilmu hadis untuk orang awam. Kita nak bawa, kita jangan belajar secara teori saja. Praktikalkan benda tu. Amalkan benda tu. Adab. Baca balik kitab Khatib Al-Baghdadi Al-Jami' li akhlaqir rawi tu. Baca balik kitab tu, tengok macam mana ulama hadis beradab dengan guru-guru mereka. Bagaimana mereka berkhidmat dengan guru-guru mereka. Bagaimana mereka menjaga penampilan. Imam Malik masa nak baca hadis, dia akan pastikan dia akan mandi dulu. Dia akan pastikan dia akan pakai baju yang terbaik. Supaya hadis yang dia baca tu akan diyakini oleh orang lain. Hadis yang dia baca tu akan diyakini oleh orang lain. Jadi saya tak mau lama hari ni kerana saya nak buka soal jawab panjang sikit. Kan? Jadi kalau ada muslimat ada soalan boleh tulis. Yang muslimin boleh tanya terus ya. Kalau muslimin pun segan nak tanya boleh tulis juga lah. Saya pun suara dah tak ada ni. Suara dah macam apa? Dah macam menjerit-jerit bila kau nak berhenti kan. Tekak pun dah pedih ni. Ada soalan? Komen. Kita buka soal jawab lama sikit tak apa. Ya. Berkenaan hadis Imam Mahdi, ada bagi tahu bahawa hadis tentang Imam Mahdi ni hadis dhaif. Betul? Hadis tentang Imam Mahdi, sekadar kajian saya, ia bertaraf mutawatir maknawi. Terlampau banyak riwayat berkaitan dengan Imam Mahdi ini sehingga dia bertaraf mutawatir maknawi. Maka ia diterima. Cuma orang perbahaskan kenapa Bukhari dan Muslim tak keluarkan hadis-hadis Imam Mahdi. Kita kata Imam Bukhari dan Muslim, dia bukan nak kumpul semua hadis. Sesuatu hadis yang tak ada, sesuatu bab yang tak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tak bermakna ia tidak sahih. Imam Bukhari sendiri cakap kan, wa ma taraktu minas sihah akthar. Yang aku tinggalkan daripada hadis yang sahih itu lebih banyak. Tetapi apa yang aku letak, wa ma taraktu wa ma wada'tu fi hadzal kitab illa ma sah. Aku tidak akan letakkan dalam kitab aku ini melainkan apa yang sahih. Tetapi banyak lagi hadis sahih yang lain yang dia tak masukkan. Kerana Imam Bukhari pun menamakan kitab dia sebagai Al-Musnadus Sahih Al-Mukhtasar, Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar. Maknanya Sahih Bukhari itu mukhtasar. Mukhtasar maksudnya ringkas. Boleh kan? Ada soalan lain? Salam. Tahu itu memang Nabi tak pernah buat. Bila kita hadir majlis itu suka ada rasa kita berani kat tuan rumah daripada sedikit itu. Soalan kedua, macam mana berurusan dengan perubatan dalam Islam? Bolehlah kita berubah dengan cara air jampi ataupun jenis Islam semua. Okey. Dia kalau
dekat pantai barat ataupun tempat saya lah, Perak, bila sebut tentang majlis tahlil, maksud tahlil tu adalah kaifiat bacaan tu. Tapi bila disebut tentang yang dimaksudkan dengan tuan yang bertanya ni mungkin kenduri arwah lah kot, malam kematian tu. 4 mazhab mengatakan ia makruh. Ia makruh. Dan sebahagian ulama mengatakan ia haram. Tapi mazhab Syafi'i kata makruh lah. 4 mazhab kata makruh. Tak silap saya 4 mazhab kata makruh. Ada yang kata bid'ah makruh. Ada kata bid'ah ghairu mustahabbah. Sehingga kan ulama-ulama yang beraliran Nusantara pun seperti Syekh Daud Fatani juga mengatakan ia bid'ah yang tercela. Jadi benda ni benda yang dianggap, benda yang Islam tak suka. Kalau kita nak meraihkan tuan rumah, kita pergi bawa makanan ke rumah dia. Datang rumah dia, saya datang bawa makanan ni. Saya masak banyak, tak apa saya bagi lagi. Kita hidupkan sunnah itu. Lepas tu kita balik, datang bagi makanan. Lepas tu dia kata makan sekali, tak apa saya dah kenyang, terima kasih banyak. Paling tidak kita datanglah rumah dia untuk ucap takziah, kan? Itu cara kita nak jaga hati dia lah, supaya dia tak rasa kita boikot dia, kan? Okay, satu. Berkaitan dengan ruqyah ni memang ada dalam Islam. Nabi memang ada membaca beberapa bacaan-bacaan yang dianggap sebagai jampi lah, kan? Antara yang Nabi baca macam mana jampi tu? Yalah, lupa pula. Bismillahi urqiq min kulli syai'in yu'dhik. Itu di antara bacaan. Kemudian As'alullah al-azim rabbal arshil azim ay yashfiyak. Kemudian Nabi baca Bismillahi rabbina biturbati ardina yushfa biha saqimuna biidni rabbina. Nabi letak dekat tanah. Mula-mula Nabi letak dekat dalam di langit dia. Lepas tu baca Bismillahirrabbina biturbati ardina, letak dekat tanah. Yushfa biha saqimuna biidni rabbina, sapu dekat orang yang sakit. Adalah. Tetapi ruqyah itu ruqyah yang syar'iyah. Kena pastikan ruqyah yang syar'iyah. Ruqyah yang mana dia tu dah ada sandaran daripada Quran ataupun sunnah. Cuma kadang-kadang kita ni hampir boleh kita katakan tertipu dengan orang-orang yang dia bukan buat ruqyah syariah pun. Dia baca bismillah mula-mula, lepas tu kita tak dengar dia baca apa, kan? Jadi kena pastikan orang yang kita nak minta dia ruqyahkan kita tu betul-betul memahami ataupun betul-betul alim dalam bidang ruqyah. Tapi jangan minta kat saya tak pandai bab ruqyah ni, saya tak nak buat. Saya tak pandai, saya tak menumpukan benda tu. Ada orang yang betul-betul tumpukan benda tu, jadi dia pakar lah ruqyah ni. Dan ruqyah ni dibolehkan bila mana ada sakit, bila mana terkena sihir. Tapi ruqyah nak jadi pandai memang tak ada lah. Minum air jampi jadi pandai, itu memang tak ada, setakat yang saya jumpa. Cuma adalah disebut oleh para ulama' ni dia ada letakkan beberapa dalam kitab, contohnya macam Ad-Da' wa Dawa', kan? Kitab yang membicarakan tentang tib nabawi, penyakit dan ubat. Tib nabawi contohnya yang berbicara tentang perubatan Nabi. Jadi perbincangan tentang perubatan Nabi ni, ada sebahagian ulama' kadang-kadang dia letakkan berdasarkan tajrubah dia, berdasarkan pengalaman dia. Dia kata, saya makan kismis, kalau saya makan kismis, saya jadi lagi ingat pada orang lain, ingat daripada biasa. So itu pengalaman dia lah. Mungkin untuk dia saja, bukan untuk kita sekali. So kita try lah makan kismis tu. Tapi bila try lagi bodoh, makanlah benda lain. Kerana mungkin pada dia sesuai, pada kita tak sesuai, kan? Manusia kan. Sebab itu saya antara orang yang tak bersetuju ni, apa, orang perempuan bersalin ni, dia kena berpantang, tak boleh makan apa langsung. Saya tak setuju. Tak tahulah, mungkin doktor setuju dengan saya, kan? Mungkin dia kumpulkan pengalaman orang lain punya alergi. Setiap orang kan beza-beza. Orang ni bila luka tak boleh makan ayam, orang ni tak sesuai makan telur, orang ni tak sesuai makan daging. Jadi dia dengar orang ni cakap, oh dia kata ayam tak boleh makan, yang ni daging tak boleh makan, yang ni ikan ni tak boleh makan. So dia kumpul semua, dia bagi kat seorang.
Sedangkan allergic orang ni kan lain-lain. Ada orang tak tahan makan belacan, resdung. Ada orang tahan. Ada orang tak tahan makan apa? Jeruk, batuk, bengah. Ada orang boleh. So kita tak boleh nak claim semua orang sama allergic macam kita. Jadi begitu juga dengan makanan-makanan ni. Tetapi kita tak nafi ada sebahagian makanan yang Nabi sangat-sangat galakkan. Macam habbatus sauda memang ada. Macam madu. Makanan-makanan yang Nabi suruh makan tu kita kata ia makanan sunnah lah. Tapi makanan-makanan yang Nabi makan dan Nabi tak ada galak kita makan, yang ni bukanlah sunnah yang dituntut. Tetapi kalau kita buat dapatlah pahala. Kalau kita nak ikut Nabi. Ada orang perempuan tak suka makan kambing, Nabi suka makan kambing, tak boleh kata dia benci sunnah. Dia tak suka makan kambing, dia kata saya tak suka makan kambing, saya suka makan kangaroo. Tak adalah kata ni tak sunnah betul. Sunnah mana ikut ni? Sunnah Australia kan? Bukan sunnah bukan sunnah Nabawiyah. Tapi tak apa, dia suka makan kangaroo, nak macam mana? Adakah selawat tafrijiyah ini? Selawat tafrijiyah ini tidak ada dalam mana-mana riwayat. Cumanya kalau selawat ni, selawat tafrijiyah ke selawat apa saja pun, kalau kita selawat, selepas kita selawat tu kita nak berdoa dengan pahala selawat tu, itu dipanggil tawassul dengan amal soleh. Kita dah selawat, lepas selawat tu kita baca doa. Doa yang kita baca selepas selawat tu dianggap sebagai tawassul dengan amal soleh. Sebenarnya selawat ni lafaz dia khusus. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lafaz selawat yang lain? Tak ada kan? Itu je lah, Allahumma salli ala Muhammad. Perkataan selawat tu Allahumma salli ala, kita buat fi'il amar, kita minta supaya kita doa supaya Allah selawat terhadap Muhammad ataupun sallallahu alaihi wasallam. Tu je lah lafaz selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tu yang belakang-belakang tu semua rentetan daripada perkataan selawat yang saya sebut tadi lah. Kita minta supaya Allah Ta'ala selawat pada Nabi. Tapi yang doa belakang-belakang tu kadang-kadang dia ada apa? Selawat-selawat yang maknanya doa-doa yang kemudian tu, kan? Doa-doa yang kemudian tu, itu semua adalah tawassul dengan amal soleh, yang mana selawat itu adalah ibadah. Selawat itu doa, dia ibadah. Cuma kita kena pastikan juga, kita nak bertawassul itu bukan bertawassul dengan batang tubuh Nabi. Kita bertawassul selepas dia wafat, tapi kita bertawassul dengan amal soleh, iaitu kita berselawat tadi. Kan ada riwayat daripada Umar, qaul daripada Umar kata, semua doa ini akan terhenti sehingga diselawatkan atas Nabi. Kullu du'ain mauquf hatta yusalla alaihi ala Nabi. Semua doa itu akan terhenti sehingga diselawatkan atas Nabi. Maka walaupun ini perkataan Umar, tapi makna dia makna yang marfu'. Kerana benda ni benda gaib. Benda gaib. Okey? Cuma kalau kita selawat, lepas tu kita doa, dan doa tu pula kita doa dengan batang tubuh Nabi, yang ni dipanggil tawassul dengan Nabi selepas dia wafat. Benda ni khilaf yang ma'ruf di kalangan para ulama, dan saya cenderung kepada lepas Nabi wafat kita bertawassul dengan orang yang hidup. Kerana tawassul sebenarnya, tawassul dengan manusia ni bukan hanya menyebut, tapi kita minta dia doa kat kita. Sebab itu Umar dia tak tawassul dengan Nabi selepas Nabi wafat, dia tawassul dengan Abbas. Kerana dia minta Abbas untuk berdoa. Tawassul dengan orang soleh maksud kita minta doa orang soleh. Kerana doa orang soleh ini mustajab lebih daripada doa kita. Okey? Tapi ada sebahagian ulama yang membenarkan, yang tu kita tak nafilah. Cuma kita sebut, kita cenderung pada pandangan tawassul ini kalau dengan orang soleh ketika mana dia masih hidup, kerana kita nak minta doa dia. Wallahu a'lam. Apakah status hadis bahawa para sahabat pernah minum air kencing Nabi? Ada satu riwayat. Tetapi ia tidak sahih. Ia tidak sahih. Ada riwayat yang kata sahabat Nabi minum air kencing, tapi ia tidak sahih. Yang ada satu hadis yang hasan, Abdullah bin Zubair minum darah Nabi, yang tu hasan li ghairih. Darah tu ada, tapi air kencing tidak ada yang sahih sekadar kajian saya. Wallahu a'lam. Bolehkah hadis mursal dijadikan hujah? 3 mazhab pakai hadis mursal dengan syarat. Syarat mursal tu makna mursal di zaman awal. Kerana zaman awal tu zaman di mana tabi'in, orang-orang zaman tu banyak amanah belaka. Pendusta-pendusta dan perawi yang dhaif ni sangat minoriti.
Tapi bila masuk zaman kemudian, terutama masuk zaman Imam Syafi'i, mereka tak terima. Tapi adakah Imam Syafi'i dikira buat bid'ah? Sebagian ulama ada kata Syafi'i telah mendatangkan satu benda baru. Tapi sebenarnya tak. Kerana Yahya bin Sa'id Al-Qattan juga telah menolak riwayat mursal. Dah tolak riwayat mursal. Ulama-ulama hadis awal telah berbicara tentang masalah mursal ni. Marasil Zuhri contohnya. Marasil Ahsan Al-Basri, mereka dah bincang dah. Mereka tolak sebahagiannya bila mana mereka dapati orang yang suka riwayat hadis mursal ni mengambil daripada guru-guru yang dhaif. Tapi kenapa sebahagian ulama antara Hanafi dan Maliki pakai itu kita kena tahu, seperti mana yang disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali, bermazhab Hambali. Dia kata Imam Ahmad pun pakai, tapi Imam Ahmad pakai hadis mursal ni bila mana dalam bab demikian, dalam bab tu tak ada hadis lain. Dan kadang-kadang fuqaha yang pakai ni, dia bukan kata ia hujah, dia jadikan sebagai dalil sokongan, istiqnas. Bila mana hadis tu disokong oleh qiyas, maka fuqaha pakai. Sebahagian fuqaha macam Hanafi dia pakai. Jadi kita kena tahu benda tu. Tapi majoriti ulama hadis tak terima hadis mursal ni. Sehingga datang Imam Syafi'i detailkan lagi. Imam Syafi'i kata hadis mursal tidak terpakai melainkan apabila dia dikuatkan oleh salah satu daripada perkara-perkara berikut. Yang pertama, dia datang dengan jalan yang lain, iaitu jalan yang mausul, maka diterima. Yang kedua, bila ada hadis mursal yang lain daripada jalan yang lain tapi menyokong makna yang sama dengan hadis mursal yang kedua, maka ia diterima. Yang ketiga, bila mana disokong oleh pandangan mana-mana sahabat, maka ia diterima hadis mursal tu. Ataupun dia disokong oleh ammatu ahlil ilm, oleh ijma', maka ia diterima. Jadi Imam Syafi'i dia letakkan beberapa kriteria, yang mana inilah pandangan terbaik dalam berinteraksi dengan hadis mursal. Wallahu a'lam. Apakah amalan-amalan sunnah yang utama yang perlu diamalkan seharian? Amalan utama ni saya cadangkan kita baca kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Di situ kita akan nampak. Ataupun kita ambil kitab ni, Hisnul Muslim, itu lagi ringkas. Kalau azkar nanti dia kata tak larat Ustaz nak amal, nak apa satu hal. Lepas tu saya kadang-kadang saya heran juga, macam mana orang boleh cari tarikat rekaan ni. Kalau baca kitab azkar Imam Nawawi, tak teramal lah. Banyak hadis-hadis pasal zikir ni. Tiba-tiba dia boleh pula amal zikir mimpi ni. Heran juga kita. Banyak masa dia. Heran kita kalau kita amal azkar Imam Nawawi, tak larat lah nak beramal. Jadi kalau nak banyak, baca azkar Imam Nawawi. Tapi adalah beberapa hadis dalam azkar itu yang boleh dipertikaikan lagi. Cuma itu yang kita kata zikir yang mana ma'thur, yang terbaik. Tapi kalau nak beli yang sudah ditahqiq, yang sudah ditakhrij hadis-hadisnya, so kita mudah untuk tengok mana riwayat yang sahih, mana riwayat yang hasan, mana yang terlalu dhaif. Kerana Imam Nawawi kadang-kadang dia susun, dia terlepas pandang, mungkin. Ya. Nasihat kepada kami penuntut ilmu yang baru nak mula sebagai ilmu hadis. Apa nasihat melainkan kita kata kita kena ikhlas dalam mengaji ilmu ni. Ilmu ni kita belajar, kita nak mengangkat kejahilan dalam diri dan juga dalam diri sendiri dan juga orang lain. Kita berhadapan dengan masalah hari ni. Semalam saya sebut pada sahabat-sahabat, iaitu bila mana orang belajar agama tak berani nak menyatakan kebenaran dan tak berani nak buat perubahan. Ini masalah besar. Jangan bila kita belajar agama ni, saya nak pangkat besar, lepas tu saya hidup selesa. Lepas tu saya nak rehat-rehat. Saya nak turun kampung main kompang. No. Itu bukan tugas penuntut ilmu. Penuntut ilmu ialah orang yang belajar, angkat kejahilan dalam diri dan berusaha untuk mengubah masyarakat. Berusaha untuk mengubah masyarakat. Kalau ramai yang bercakap benda yang sama, masyarakat tak akan kata benda tu sesat dan menyeleweng. Kalau semua orang cakap benda yang sama, ni masalah yang bercakap 2-3 orang je yang berani, yang lain semua pakai diam, play safe. Tunggu menang baru nak sokong. Dah tunggu menang baru nak sokong. Dia kalau dah menang baru nak sokong, bila dah kuat baru nak sokong, kita tak dapatlah kelebihan macam mana Abu Bakar dapat. Abu Bakar tu dia masuk Islam waktu Islam tengah lemah. Sebab tu hari ni orang masuk Islam ada yang tak kenal Abu Bakar. Kita boleh kata mustahil orang tak kenal. Orang Islam yang ada pengetahuan asas tak kenal Abu Bakar, tak kenal Umar. Pasal apa? Sebab dia orang masuk Islam awal. Tapi kita boleh jamin tak ada orang yang tak kenal Abu Sufyan sahabat? Ada. Kerana dia masuk Islam lewat.
Dia masuk Islam lewat. Maka sebab tu ada sebahagian orang tak tahu Abu Sufyan Islam. Baca dalam tu dia Perang Badar tu dia penyebab. Dia tak tahu Abu Sufyan dah masuk Islam. Kerana dia masuk Islam lewat. Maka dia tak dapatlah kelebihan macam Abu Bakar. Dia tak dapatlah kelebihan golongan 10 orang yang dijamin syurga. Jadi kita kena aim yang tu lah. Waktu mana sunnah ini dipandang serong, waktu mana sunnah ini lemah, kita pilih. Kita nak bersama ke ataupun kita nak duduk dan diam. Kenapa? Kerana nanti kalau ditakdirkan satu hari nanti sunnah ini menjadi dominan, sunnah ini difahami oleh masyarakat, sunnah ini diamalkan dan diterima, maka pada masa tu baru kita nak tergigih. Orang tak kenal kita dah. Orang tak tahu apa sumbangan kita. Maka Allah Ta'ala menyebut dalam Quran as-sabiqunal awwalun, golongan yang awal. Allah Ta'ala mention golongan yang awal. Kerana yang awal itu mempunyai kelebihan yang tak ada pada orang yang akhir. Jadi fikir-fikirkanlah, kan? Kita perlukan orang yang ikhlas dalam agama ini. Kita perlukan orang yang berani bercakap benar. Kita biasa jumpa balik kampung, kan? Balik kampung cuti, jumpa orang-orang saleh di kampung. Dia tanya, bila habis belajar? Tak lama lagi pakcik, doakan saya, doa supaya saya habis cepat. Jangan hanya minta doa habis cepat, minta doa supaya saya berani bercakap benar. Kerana kalau habis cepat dia, ada ilmu tapi diam, ada ilmu tapi tak boleh buat apa-apa, tak guna. Tak guna. Biar kita ada ilmu sikit tak apa, tapi kita sampaikan kepada umat. Umat akan dapat manfaat. Umat memerlukan kita. Siapa lagi nak ubah kalau bukan kita? Tuan-tuan bayangkan kalau Imam Ahmad main play safe macam kita. Imam Ahmad dihidup zaman Mu'tazilah. Cuba bayangkan kalau Imam Ahmad main play safe macam kita. Habis ahli sunnah. Habis ahli sunnah. Kenapa imam tak baca surah pada rakaat ketiga dan empat secara kuat? Kerana Nabi tak baca kuat. Kalau Nabi baca kuat, kita baca kuat. Apa pandangan Ustaz tentang selawat syifa? Sebahagian ulama-ulama yang moden ni, mereka mengkritik riwayat selawat syifa ni, kerana dia kata selawat syifa ni dia memberikan hak-hak ketuhanan kepada Nabi. Tapi orang yang mempertahankan selawat syifa, dia kata kita kena fahamlah ini bahasa metafora. Bahasa-bahasa syair ni lain sikit, ni kata kan. Bahasa-bahasa. Jadi orang tanya saya kata saya taklah mengkafirkan orang yang mengamal selawat syifa, tapi kalau orang tanya saya, Ustaz, apa pandangan Ustaz pada selawat syifa? Saya kata pandangan saya pada selawat syifa ini agak kabur. Selawat Ibrahimiyah nampak jelas pandangan tu. Kita amal selawat Ibrahimiyah, itu lebih baik. Kita kata kita sayang Nabi, tapi kalau orang nak amal selawat syifa, silakanlah, tak ada masalah. Kita tak kafirkanlah. Cuma kalau ada yang kritik tu, dia bukan kritik nak kata kafir, dia kata kan lebih baik kalau ditambah baik. Dia kata tu je, dia tak kata syirik ke apa ke, tak ada. Dia cuma kata memberikan hak ketuhanan kepada Nabi tu nampak macam tak apa kena. So ubahlah perkataan sikit. Dia kata gitu. Tapi kalau dia nak amal juga tak apa. Sebab Syekh Wahbah Zuhaili pun antara yang mengamalkan selawat syifa juga, kan? Tapi kalau tanya saya kata amal selawat Ibrahimiyah tu yang terbaik, itu yang Nabi ajar. Satu pertandingan tak dapat, belum tentu menang. Satu pertandingan confirm dapat hadiah. Kita nak masuk yang mana? Yang confirm menang lah. Saya tak ada, saya lain sikit. Saya tak suka hadiah-hadiah ni. Pening juga kita. So, selawat Ibrahimiyah, selawat yang memang dah confirm pada Nabi. Kita amal yang tu. Status selawat matra atau hadis dengan selawat yang tidak lengkap. Status hadis tu. Macam mana? Tak faham. Ada yang saya pernah baca mengatakan kalau selawat tidak sebut selawat ke atas ahli keluarga Nabi, dikatakan selawat yang matra. Bakra. Istilah yang digunakan dalam tak tahu. Tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Sorry. Sebab Syiah selalu dia guna hujah ke tak? Selawat ke atas keluarga Nabi ni memang disebut dalam dalil. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat Ibrahimiyah pun ada sebut tentang keluarga Nabi, kan? Selawat ke atas keluarga Nabi. Cuma kita ni tak gulu pada keluarga Nabi, ya. Kita tak gulu, kita tak melampau. Tidak ada hadis macam tu. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Tapi saya nak sebut pasal Syiah ni lah. Kadang-kadang semua benda dia orang nak bagi kat Ahlul Bait Nabi. Kita kena ingat juga Ahlul Bait ni
Iyalah ada kelebihan, tapi jangan nafikan kelebihan orang lain, sahabat lain. Semua pakat nak bagi ke ahli bait. Semua pakat nak bagi ke Ali. Kan? Tak boleh lah. Kerana sahabat lain pun ada kelebihan. Ali pun ada kelebihan. Mohon Ustaz berikan nasihat apa yang perlu diperhatikan oleh penuntut ilmu, kerana ada segelintir penuntut ilmu kurang memerhatikan akhlak. Ini saya sebut tadi ni. Kita belajar ilmu hadis kan ada bab maruah kan. So kita kena jaga tu. Jaga akhlak, jaga penampilan, jaga percakapan. Kadang-kadang memang betul pun kita baru dapat benda ni, kita semangat lebih. Kerana kita rasa inilah agama yang benar. Semua mereka itu so sesat macam aku dulu. Bukan sesat. Kita tak kata sesat. Kita kata mereka mungkin tidak mengkaji sumber mereka. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan saya rezeki untuk tahu, mengkaji sedikit masalah ini, tahu sikit dalil. Tapi kita, macam mana kita kenal sunnah dulu? Kita kena ajak orang macam tu lah. Kita pun tak akan ikut sunnah kalau orang maki hamun kita. Betul tak? Kita kenal sunnah macam mana? Okay, kita dengar video Ustaz cerita pasal tu, kita kata bagus Ustaz ni, tapi Ustaz tak maki orang. Betul? Macam itulah kita kena promosi kat orang. Macam mana kita kenal, macam tu kita kena promosi kat orang. Ada orang kadang-kadang dia berniaga barang bagus, barang sedap, tapi packaging tak bagus, orang tak beli. Kan? Orang kata apa ni, nampak macam tak meyakinkan kan? Doktor pakar kan? Pakar betul dia, tapi dia punya klinik kira macam pondok buruk. Orang tak tahu ni doktor, betul doktor kan? Tapi kalau dia punya klinik tu baik, cantik, orang datang kan? Begitu juga macam sunnah ni. Kita bawa benda yang baik, kita bawa ilmu yang baik, tapi kalau package, cara bawa tak baik, marketing tak bagus, orang tak beli kan? Orang putih berniaga ayam goreng ya. Satu dunia dia pergi KFC ayam goreng. Pasal apa kita berniaga ayam goreng kunyit tak boleh pergi satu dunia? Sedap juga ayam goreng kunyit, ayam dara kan, ayam kampung dara. Pasal apa tak boleh pergi satu dunia? Marketing, packaging. Kita kena main psikologi tu, fiqh dakwah. Apa lagi orang putih berniaga boleh pergi satu dunia? Niaga gula-gula je, Mentos, satu dunia pergi. Packaging, marketing. Packaging maksudnya bekas yang cantik, penampilan yang cantik, pemasaran yang baik. Macam tu kita kena buat kan? Tapi kita tak boleh nafi jugalah, sebab kadang-kadang masyarakat yang dijajah ni dia ada otak penjajah tu masih ada kan. Contoh saya kata jual KFC nampak macam orang putih sikit lah, Kentucky Fried Chicken orang beli lah kan. Tapi kalau kita jual ayam cap Cikgu Baharum, orang tak nak beli. Nampak macam lekeh kan Cikgu Baharum kan. Itu kita tak nafi lah, tapi maksudnya kita kena ikut psikologi manusia. Packaging tu kena bagi cantik, cara nak pasarkan. Kesian kat ustaz-ustaz penat, suara pun dah habis ni. Tiba-tiba kita turun kat masyarakat, kita buat keras pula. Orang ingat ustaz-ustaz yang mengajar ni jadi keras ni. Masyarakat Melayu kan lembut. Islam masuk ke masyarakat Melayu bukan ada perang. Islam masuk melalui dakwah kan. Dia bukan macam masuk ke negara lain dengan perang, macam masuk ke Parsi dan Rom memang dengan perang. Kita tak perang, kita melalui perniagaan ya. Sebab orang kita memang lembut, tak nak bergaduh banyak. Jadi kita jangan bertekak banyak. Kita bagi tahu je, pada saya benda ni macam Nabi tak buat kot. Kalau kita buat yang Nabi buat kan bagus. Lepas tu kita belah, biar dia terbingung-bingung. Macam tu kan. Jangan bertekak. Ataupun masa dia tengah berdegar-degar, marah dekat geng-geng apa, dia kata ini semua sesat ke, Wahabi ke apa kan. Kita dengar dulu. Lepas tu baru kita cakap, saya rasa mungkin tak apa tepat kot yang tu. Sebab saya ada pengalaman. Berbahas. Kadang-kadang masa kita muda-muda dulu kan, muda-muda dulu kita lawan hujah, tak menang. Kita boleh menang, tapi dia tak akan ikut kita.
Tapi kita biar dia cakap dulu apa idea dia. Lepas tu kita cubalah, kita rasa macam kena check balik. Oh, betul maklumat tau. Macam tak betul tu. So dia pun macam terpinga-pinga kan. Biar dia fikir, ajak dia berfikir. Ada seorang sahabat, dia kata, ni semua ni memecah belahkan masyarakat. Dia dah cakap habis, terus saya tanya, macam mana memecah belahkan masyarakat? Dia kata, iyalah, saya nak promosi sunnah. Habis tu yang kita buat ni semua sesat belaka lah. Saya tanya dia satu soalan, yang diorang ni promosi sunnah tu, promosi sunnah apa? Nak buat macam mana Nabi buat? Oh, maknanya nak suruh orang ikut Nabi lah. Jadi nak suruh orang ikut Nabi ni, nak ajak orang ikut Nabi ni salah? Tidaklah salah. Tak salah lah. Tak salah. Okey lah. Dia pun macam, tak salah kan. Baru dia nampak tak salah kan. Ada hadis tak berkenaan Nabi kahwin di usia muda? Sahabat-sahabat, kahwin ni dia bukan ikut umur. Kahwin ni dia bila perlu. Nabi memang kahwin umur 25. Kan? Ada orang dia kahwin dia nak kahwin umur 18. 18 tu nak kahwin dah. Orang tak boleh kata tak sunnah ni, kena kahwin 25. Sebab ada hadis lain Nabi kata, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda-pemuda, siapa di antara kamu yang mempunyai kemampuan, ba'ah ni kemampuan dari sudut nak memberikan nafkah, nak memberikan tempat tinggal, maka hendaklah dia kahwin. Dia ada kemampuan semua, dia ada keinginan untuk kahwinlah. Kalau dia tak mampu lagi, dia puasalah. Maknanya kahwin tak kahwin ni kira umur lah. Bukan kira umur, dia kira keperluan. Perlu kahwin lah. Cuma saya nak nasihat jugalah kepada sahabat-sahabat ni. Kadang-kadang kita ni poyo je nak kahwin, lepas kahwin menyesal. Sebelum kahwin istiqarah dulu. Dan kita kena ingat dulu, kalau kita kahwin, kita akan bukan saya tak galak kahwin. Kalau perlu kahwin. Kalau mak ayah memang kaya kahwin. Tapi kita kena pastikan lepas kahwin kena disiplin. Sebab kita adalah penuntut ilmu. Jangan lepas kahwin leweh je, nak pergi mana pun tak larat. Nak pergi talaqi pun tengok bini tak bagi. Bang, jomlah kita tengok Maharaja Lawak Mega malam ni sambil makan kacang. Tak ada pergi. Kacau lah. Kena pastikan lepas kahwin disiplin. Terus menuntut ilmu. Kalau kita berhenti, payah. Kena kuat lah. Ini yang tanya ni pun budak sekolah ni. Nak kahwin kan? Silakan kalau nak kahwin. Maksudnya kalau rasa kuat, tak ada masalah. Ada soalan ni? Kecenderungan orang yang cenderung pada hadis ni, dia seakan-akan menolak mazhab, memperlekehkan pandangan mazhab, contoh macam Usali dan ada pandangan macam apa komen? Okey. Kita nyatakan pendirian kita, iaitu kita tidak taksub kepada mazhab. Tetapi orang tak boleh kata kita tidak bermazhab, kerana setiap pandangan yang kita pegang itu ada mazhab yang kita sandar kepada dia. Adalah mazhab yang kita berpaut. Yang mana ulama-ulama mazhab tu dia adalah kaedah dia nak keluarkan hukum tu. Cuma saya nak ingatkan, bila kita berhadapan dengan fatwa ulama yang muktabar, yang besar, macam fatwa mazhab Syafi'i, kalau kita tak setuju, just cakap saya tak setuju, pandangan ini bagi saya tidak begitu tepat, sudahlah. Janganlah kita pelekeh tu. Sebab kita jangan lupa, mazhab ni juga dah memberikan banyak sumbangan kerana mewujudkan silibus dan sistem untuk orang mengaji agama. Kan? Kita ada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tu kira dah establish. Banyak sumbangan dia, banyak pengikut dia. Cuma kita tak setuju dalam perkara, kita sebut saya tak setuju. Tapi jangan kita pelekeh mazhab tu. Kerana mereka juga adalah ulama ahli sunnah, yang mana tumpuan mereka ataupun tujuan mereka nak mendekatkan masyarakat dengan agama. Islam tak pernah suruh kita taksub, dan Islam tak pernah suruh kita ihtiqar. Tak pernah suruh kita hina orang. Tak pernah. Islam tak suruh hina orang.
Walaupun dia salah, jangan hina dia punya diri, jangan hina zat dia. Cuma cakaplah tak betul ni. Ya. Ada satu hadis dari bapa tu, satu Rami bin Sa'id. Nabi pergi solat 2 rakaat dekat Masjid Bani Muawiyah. Lepas tu dia doa 3 benda untuk menyelamatkan umat dia dari binasa 3 jenis benda. Satunya ditolak, yang dibinasakan antara sesama sendiri. Ya. Apa status hadis tu? Hadis ini sabit daripada Nabi sekadar kajian saya. Memang sabit, cuma saya ingat hasan ataupun sahih, tapi sabit daripada Nabi. Nabi minta supaya dalam Sahih Ibn Khuzaimah pun ada, dalam Sahih Muslim pun ada. Ya betul. Memang hadis itu sahih. Baru teringat. Kenapa? Nabi minta 2 benda, Allah Ta'ala makbul kan? Nabi minta satu lagi, Tuhan tak makbul kan? Apa yang Nabi minta yang Tuhan makbul tu apa? Selamatkan diri dari itu. Banjir seperti zaman Nabi. Dari satu Kemarau. yang kemarau. Tuhan kata okey. Tapi Nabi minta satu lagi supaya jangan berpecah belah. Tuhan tak makbulkan. Pasal apa? Pasal pecah belah ni pilihan kita sendiri. Yang 2 tu turun daripada Tuhan. Kan? Yang 2 tu turun daripada Tuhan. Yang ni pilihan kita dengan izin Tuhan. Tapi maksudnya kalau kita nak pecah belah, kita lah. Kita punya sebab. Dan kadang-kadang bila kita hidup di satu tempat, yang mana satu tempat tu tak mengamalkan langsung Islam, pada masa tu kita terpaksa berpecah daripada dia. Betul? Sebab itu Tuhan sebut dalam Quran, Tuhan kata jangan berpecah belah, tapi bukan jangan berpecah belah secara mutlak. Tuhan kata, Tuhan suruh bersatu padu, tapi bersatu padu memegang tali Allah. Wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Maksud dia, kalau kamu nak bersatu padu, kamu bersatu padu di atas tali Allah. Ada orang bersatu padu tapi di atas kufur, tak bagus. Maka Allah Ta'ala sebut juga, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Tidak berpecah ahli kitab tu sehingga datang kepada mereka keterangan. Maksudnya dalam bila hidayah sampai pun akan pecah juga. Tapi pecah tu bukan pecah yang dilarang. Sebab pecah tu ialah pecahkan diri daripada benda yang kufur. Ia adalah sesuatu yang dituntut. Ya? Baik. Assalamualaikum. Betul ke sirah menyatakan Aisyah berkahwin umur 9 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun? Khadijah berumur 40 tahun ni riwayat Waqidi. Riwayat Waqidi. Ada satu lagi riwayat daripada Muhammad ibn Ishaq kata 25. Waqidi dengan Ibn Ishaq kuat lagi. Dari sudut ingatan dia, Ibn Ishaq kuat lagi. Maka saya cenderung untuk kata Khadijah kahwin dengan Nabi umur dia 25. Bukan 40. Kerana riwayat Ibn Ishaq lebih kuat dan yang kedua lebih logik. Sebab Nabi kahwin dengan Khadijah, Nabi ada anak 6 orang. Kan 6 orang kan? Yang mana orang umur 40 tahun ni biasanya susah nak produktif sikit. So orang 25 tu nampak macam okey lah, steady lah. Tapi benda ni jangan takut. Sekali bila saya sebut ni kata, kita pegang lama dah Ustaz 40. Apa dia tak ada kaitan dengan hukum pun. Sefak apa ni, maklumat sejarah ya. Ada orang bila dia pegang Khadijah umur 25, maka akidahnya terganggu ada. Yang percaya tu sesat tu. Kenapa? Dia percaya Khadijah umur 25. Tak ada kena-mengena dengan akidah, cuma maklumat sejarah ha. Aisyah kahwin dengan Nabi umur berapa tahun? Ada yang kata, ada riwayat yang sahih dalam Bukhari juga mengatakan Aisyah kahwin dengan Nabi umur 7 tahun bersama dengan Nabi umur 9 tahun. Riwayat ni cuba dikritik oleh Syekh Al-Kandahlawi yang barulah, dan dia menyatakan dengan bukti-bukti dia lah, mengatakan sebenarnya bukan 8, bukan 7, 17.
belah-belah lah. Kerana dia kata Hisham bin Urwah ni ada problem. Kerana Hisham ni seorang perawi hadis sahih. Tapi bila dia pindah ke Iraq, dia ingatan dia tak apa kuat. Maka masa tu dia baca hadis. Banyak anak murid yang riwayat daripada dia berkaitan dengan umur Aisyah ni, banyak yang daripada Iraq. Menunjukkan dia tu dah nyanyuk dah masa tu. Jadi dia nyatakan bukti-bukti yang lain lah. Tapi saya ingat, kalaulah Hisham seorang je riwayat, kira clear lah, bolehlah terima. Tapi bukan Hisham seorang je riwayat, Aswad juga riwayat daripada Aisyah. Jadi ada riwayat lain yang bukan daripada Hisham menunjukkan Aisyah kahwin umur 7 tahun. Jadi kalau ada orang nak pegang umur 7 tahun pun okey. Ada hadis yang sahih dalam masalah ni. Ada yang kata tak, saya nak pegang 17 tahun pun okey. Maklumat sejarah ya. Tak ada, bukan isu akidah pun. Dia bukan isu akidah. Tak boleh Ustaz, sebab kalau kita kata Nabi kahwin dengan Khadijah, Aisyah umur 7 tahun. Nanti orang barat kata Nabi kahwin dengan budak. Kita kata hari ni kajian juga membuktikan kahwin dengan perempuan muda ni bukan hanya diamalkan oleh Islam. Rom juga mengamalkan benda yang sama. Lagi tinggi kedudukan kamu dalam masyarakat, lagi muda perempuan kamu dapat. Sebab tu orang yang pegang, majoriti ulama yang pegang Nabi kahwin dengan Aisyah umur 7 tahun, mereka pun tak belik. Dan mereka tak ada pun nak defend lebih-lebih. Kita baca kitab-kitab ulama silam, terutama Mu'tazilah. Mu'tazilah pun akal. Mu'tazilah pun tak komen, tak kritik. Sebab mereka rasa benda tu biasa. Kita zaman tok nenek kita dulu ni, cuma tak adalah kahwin umur 7 tahun. Tapi maknanya kadang-kadang umur 12 tahun, 13 tahun dah kahwin. Nenek kita dulu. Kita sekarang ni umur 30 tahun tak kahwin lagi. Kerana peredaran zaman berubah-ubah. Peredaran zaman tu berubah. Dulu tak. Dulu perempuan ni tak ada komitmen apa, tak pergi masuk universiti. Tengok lawa sikit, kahwin lah. Jadi begitulah. So kita nak kena faham suasana zaman tu. Sampai berapa kompak? Last. Sebelum saya balik. Saya musafir hari Jumaat, mana lebih bertepatan dengan sunnah? Yang kasar Jumaat asar atau asar Jumaat? Kalau apa yang Nabi tunjuk, hari Jumaat, kalau musafir ni Nabi tak sembahyang Jumaat. Kalau nak jamak lah. Maknanya kita nak jamak, kita tak payah sembahyang Jumaat, kita sembahyang Zuhur saja. Kita dah musafir kan? Lepas tu baru kita jamak. Tapi kalau orang tu dia nak ikut mazhab Syafi'i, nak guna qiyas, jadi masalah isu ijtihad. Tapi nak kira yang lebih selamatnya, kita ikut yang macam mana Nabi tunjuk. Iaitu kita salat Zuhur qasar, kita tak salat Jumaat, lepas tu kita jamak dengan asar. Dalam kes tu, takdir tu Tak ada masalah, dua-dua boleh. Tapi jamak dengan tak jamak ni sebenarnya lebih utama tak jamak. Bolehlah jamak, tapi lebih utama tak jamak. Tapi antara qasar dengan tamam, kalau kita musafir lebih utama qasar. Kita hadir solat Jumaat, kita niat qasar macam mana? Kalau kita hadir solat Jumaat dan kita niat qasar, bagi kat tu kan? Tak boleh, kerana kita solat qasar kan? Imam solat Jumaat tamam kan? So kita bila iqtidak dengan imam yang tamam, kita kena tamam. Kita kena tamam. Wallahu a'lam. sembahyang biasa, kita musafir. Dia sembahyang tamam 4 rakaat, tapi tujuan itu sebagai masbuk, rakaat 2. Ya. Kemudian kita sembahyang 2 rakaat lah. Kalau imam tamam. Kalau imam tamam, kita join rakaat masa kalau imam tamam, kita tamam. Kita tamam. Walaupun kita masbuk, kita tamam. Boleh? Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih banyak. Ada seorang lagi Muslimat?
Salam. Ha? Doa tu. Oh, tak sempat nak tengok. Nanti tak kali kemudian. Sebab jarang baca doa, tengok cermin. Jarang tengok cermin pun. Umpatlah. Ha? Kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Berapa hari tempoh solat jamak bagi orang musafir? Ini makruf, diketahui umum. Mazhab Syafi'i kata 3 hari tak masuk, hari masuk, hari keluar. 5 hari lah kalau masuk. Mazhab Hanafi dia kata berapa belah? 18. 15 ke 18 gitulah. Masing-masing ada dalil. Tapi saya berpandangan oleh kerana Nabi pernah Nabi pernah qasar di Mekah. Waktu buka kota Mekah tu Nabi qasar selama 15 hari. Nabi pernah qasar di Khaybar juga berbelah-belah hari. Maka menunjukkan dia tak ada had sebenarnya. Selagi mana kita nak duduk di situ dan kita bukan nak menetap, habis urusan di situ kita nak balik, maka kita boleh jamak qasar. Kita duduk hotel contohnya kan. Kita duduk hotel, bukan duduk rumah sewa pun. Duduk hotel. So kita musafir lah. Musafir lah. Tapi kalau kita dah duduk di situ, kita dah beli rumah ataupun kita sewa rumah, memang nak menetap di situ, memang nak menetap, maka dinamakan sebagai baladul iqamah. Tempat kita menetap, maka terputuslah hukum jamak dan qasar. Itu pendapat saya lah. Kalau tuan-tuan nak ikut yang mazhab Syafi'i punya pun boleh. Ijtihad. Ini rajah dan marjuh lah. Bukan sunnah dan bid'ah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Minta sahabat-sahabat semua doakan saya. Mudah-mudahan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.